Shalom saudara-saudari, kami di Pengharapan Sparrow sangat bersukacita bersama dengan kalian secara online hari ini. Kami mengalu-ngalukan kedatangan kalian dan berharap firman Tuhan akan memberkati kalian hari ini. Minggu lepas, kita telah mendengar daripada Pastor Dennis tentang prinsip kewangan. Jangan biarkan wang menguasai kita, tetapi gunakanlah wang untuk kebaikan supaya kita boleh memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kita. Pada hari ini, kita akan lihat juga perihal tentang kewangan dan bagaimana kita boleh mempunyai mindset atau corak pikiran yang benar tentang kewangan. Saya pernah mendengar satu ungkapan sebegini, Anda adalah apa yang Anda makan. Kalau kita tanya kepada Dr. Dren tentang kesehatan kita, mungkin dia akan menyatakan, Anda adalah apa yang Anda makan. Betulkah? Begitu juga dengan kewangan. Adakah kita boros atau berjimat terpulang kepada cara fikir kita terhadap kewangan? Mindset tentang wang boleh menyebabkan kita mengaturkan wang dengan lebih mudah dan efektif. Oleh itu, pada hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Markus 12 ayat 13 sampai 17. Mari kita bacakan. Ayat 12. Kemudian disuruh kepada orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada sesiapa pun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar Allah, menjalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan pembayaran pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, Gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran dengan mendengar dia. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan, pada hari ini, bukalah hati kami supaya firman-Mu menyerap ke dalam hidup kami. Kami ingin kebenaran Engkau dalam hidup kami dan kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk mengharungi segala-gala cabaran yang ada di hadapan kami. Ajarkanlah kami bersukacita dan bersyukur dalam segala keadaan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat Yesus ditanya persoalan oleh orang Farisi tentang pemberian wang kepada pemerintah Roma, orang Farisi berpendapat bahawa orang Yahudi tidak seharusnya memberi kepada pemerintah Roma kerana mereka menentang jajahan Roma. Oleh itu, mereka menginginkan semua Yahudi mengutamakan terdahulu pemberian kepada bait Tuhan, temple tax, ya. Kerana inilah adalah ajaran Musa dalam hukum Taurat. Itulah sebabnya orang Yahudi mempunyai pergelutan tentang siapakah yang harus mereka serahkan perpuluhan mereka. Pada saat itu, Yesus mengambil kesempatan untuk membetulkan mindset orang-orang Yahudi dengan mengatakan kebenaran kepada mereka. Di dalam firman Tuhan ini, Yesus menunjukkan bahawa mereka yang dibawa pemerintah harus memberi kepada pemerintah mengikut undang-undang. Sebab itulah kewajipan mereka. Dan selain daripada itu, mereka juga seharusnya memberi kepada Tuhan atas kewajipan mereka terhadap Tuhan. Dalam jawapan yang singkat itu, Yesus menunjukkan kebenaran tentang kewangan dan mencabar mitos-mitos tentang kewangan. Pada saat itu, saya percaya mereka yang mendengar sudah pasti menerima kebenaran dan kebenaran itu telah membebaskan mereka dari pergelutan tersebut. Ya, pada dalam Yohanes
8 ayat 31 menyatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku," kata Yesus, "dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Mari kita lihat dengan teliti apakah mitos yang merupakan mindset orang Yahudi yang diperbetulkan oleh Yesus, dan apakah corak pemikiran yang benar tentang keuangan. Ya, ada 3 mitos tentang keuangan. Satu adalah mitos yang pertama tentang wang adalah wang akar semua kejahatan. Orang Yahudi menganggap pemberian wang mereka kepada pemerintah Roma adalah sesuatu yang tidak baik, malah sesuatu yang jahat. Kerana wang yang diberikan adalah akar semua kejahatan yang berlaku pada masa pemerintah Roma, di mana mereka menindas orang Yahudi ketika itu. Pada masa yang sama, mereka juga melihat orang Yahudi yang menjadi pemungut cukai untuk pemerintah Roma bersikap tamak dan tidak berperi kemanusiaan, di mana pemungut cukai menjadi kaya dan malah menindas mereka yang tidak dapat memberi kewangan. Oleh itu, orang Yahudi mungkin menganggap wang adalah akar semua kejahatan. Tetapi Yesus menegaskan bahawa pemberian wang kepada pemerintah Roma adalah satu kewajiban, dan dia menunjukkan wang bukan akar kejahatan. Mindset bahawa wang adalah akar kejahatan adalah salah. Sebenarnya akar kejahatan adalah cinta wang. Firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan sebegini, "Kerana cinta wang adalah akar segala jenis kejahatan. Sebilangan orang yang ingin mendapatkan wang telah mengembara dari iman dan menindas diri mereka dengan banyak kesedihan." Motif yang salah adalah cinta pada wang yang menjadikan kita tamak. Ada yang rela mencuri atau menipu kerana inginkan wang. Dan Yesus juga menegaskan, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita tidak akan mencintai wang. Ya, dalam Matius 6 ayat 24, tidak ada yang dapat melayani dua tuan. Sama ada anda akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau anda akan setia kepada yang satu dan memandang rendah yang lain. Anda tidak dapat melayani Tuhan dan juga wang. Amin. Mitos yang kedua adalah tentang wang adalah semua orang Kristian harus menjadi kaya. Yesus mengingatkan kewajipan mereka kepada perintah Roma dan juga baik Tuhan, di mana mereka harus memberi pajakan kepada pemerintah dan kewangan dalam persepuluhan kepada baik Tuhan juga. Saya rasa banyak pendengar pada ketika itu tidak menyangka bahawa mereka harus menunaikan dua kewajipan. Mungkin mereka merasa terbeban daripada merasakan diberkati, dan mereka sangat heran mendengar jawapan Yesus. Hari ini saya pasti bahawa mungkin anda di antara kalian juga menunaikan dua kewajipan hari ini, kerana kalian memberi cukai pendapatan bulanan kepada kerajaan dan juga kamu tetap setia memberi persepuluhan kepada gereja. Saya pasti pada hari ini kita yang setia memberi kepada Tuhan tidak berasa terbeban, kerana kita dapat bersaksi bagaimana Tuhan setia dan menyediakan keperluan harian dan memberkati kita kesemua. Amin. Walaupun mungkin berat tersebut bukan dari segi keuangan, tetapi berkat dalam hal lain. Berkat keamanan, berkat iman, berkat minda dan pengetahuan tentang Tuhan. Secara keseluruhan, saya pasti anda mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jika pada hari ini anak kita adalah orang menanyakan kita soalan ini, adakah kita kaya? Di satu segi kita bukan jutawan, ya, tetapi di segi yang lain
kita dapat bersyukur untuk menyediakan penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mungkin boleh dengan yakin mengatakan kita adalah jutawan dalam iman. Amin. Mungkin kita bertanya, adakah salah menjadi kaya sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam Lukas bab 18 ayat 25. Sesungguhnya unta lebih mudah menebuskan jarum daripada seorang yang kaya memasuki kerajaan Tuhan. Sebenarnya kekayaan itu tidak salah, tetapi kesalahan jika kita menggunakan kekayaan yang ada pada kita untuk kepentingan kita sendiri. Saya juga ingin kita lihat lebih jauh bahawa kekayaan bukan hanya dari segi keuangan. Mungkin kekayaan yang ada pada kita hari ini adalah kekayaan dalam percakapan. Ada antara kita cukup kaya dalam kebijaksanaan, dan ada yang kaya dari segi seni, dan ada yang kaya dalam masa. Oleh itu, kita gunakan kesemua yang telah dikaruniakan kepada kita oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Inilah yang Tuhan inginkan. Mitos yang ketiga adalah tentang kepercayaan bahawa menjadi miskin adalah lebih rohani. Dalam firman Tuhan, Yesus tidak menyatakan beliau adalah seorang yang kaya. Yesus dan murid-muridnya bergantung kepada pemberian orang dalam kehidupan mereka pada saat mereka melayani. Mungkin ada yang melihat kehidupan Yesus dan membuat kesimpulan untuk memiliki kerohanian yang baik. Bahawa kita perlu hidup miskin. Sebenarnya ada ajaran di agama Hindu menganggap budaya kemiskinan adalah hal yang rohani, kerana kemiskinan bererti seorang terlepas dari keinginan duniawi termasuk makanan, pakaian dan lain-lain. Tetapi apa yang Yesus inginkan bukan kemiskinan jasmani, tetapi kemiskinan atau kelaparan rohani. Dalam Lukas ayat 20 sampai 21 bab 6 menyatakan, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, kerana kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, kerana kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, kerana kamu akan tertawa." Sebenarnya Yesus juga pernah menyatakan kekayaan adalah suatu yang boleh menjadi kutuk daripada menjadi berkat dalam kehidupan manusia, ya. Yesus menceritakan tentang seorang miskin yang bernama Lazarus yang berada di pintu gerbang orang kaya. Pada saat tersebut, orang kaya tidak menggunakan kekayaan dia untuk tujuan Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Oleh itu, pada saat dia mati, orang kaya tersebut tidak dapat masuk syurga. Apa yang saya maksudkan adalah manusia cenderung untuk bergantung pada diri sendiri, terutama sekali orang kaya, kerana mereka merasa berkecukupan dan tidak memerlukan orang lain dan bahkan Tuhan. Tetapi orang yang miskin lebih mudah berharap dan bergantung pada Tuhan. Itulah sebenarnya kadang lebih mudah bagi kita mencari Tuhan pada saat kita berada dalam cabaran, dan mudah bagi kita melupakan Tuhan pada saat kita berada dalam hidup yang baik dan selesa. Betul kan? Tetapi jangan membiarkan hal ini membuat kita menyimpulkan bahawa kemiskinan membawa kerohanian. Tuhan tidak menentang orang kaya. Sebenarnya dia memberkati Ayub 2 kali ganda daripada asalnya. Tuhan juga memberkati Abraham. Tuhan memberkati Daniel dengan kebijaksanaan dan memberkati Yusuf dan anak-anak Yakub walaupun dalam musim kemarau. Satu persamaan yang kita dapat lihat dari mereka adalah mereka tetap lapar dan haus
akan pengenalan tentang Tuhan dan terus bersandar pada Tuhan. Kerinduan untuk mengenal Tuhan dan haus akan kehadirannya akan membangunkan kerohanian kita. Mari kita memperbaiki kesalahpaham mengenai kekayaan dan kemiskinan dan mengetahui kebenaran supaya mindset kita dapat diperbarui. Amin. Poin yang kedua adalah apa kebenaran tentang kewangan, ya. Satu adalah kita harus bergantung pada kemurahan Tuhan. Jadi kebenarannya adalah kita sebenarnya bergantung kepada kemurahan Tuhan. Setiap hari saya bersyukur pada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Dia pada saya kerana saya tahu tanpa kemurahan Tuhan, saya tidak akan berjaya dalam apapun. Lebih-lebih lagi pada masa pandemik. Saya amat syukur kerana Tuhan menjaga dan melindungi kesihatan saya dan sekeluarga. Dalam Matius 6 ayat 33 menyatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, kerana hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari cukuplah untuk sehari." Amin. Pandemik ini juga menunjukkan bagaimana kita dapat bergantung kepada kemurahan Tuhan. Kalau kita pernah menganggap pendapatan kita tidak seberapa berbandingkan dengan majikan atau peniaga-peniaga kerana kita bekerja saja, tapi sebenarnya kita harus bersyukur kerana banyak peniaga-peniaga terjejas masa pandemik ini sampai menghadapi kesempitan wang. Mungkin pada hari ini kita tahu mereka yang mengalami cabaran masa ini. Saya mendorong kalian menolong mereka dan memberitakan Yesus sebagai penolong bagi mereka. Suruhlah kepada nama Yesus dan pasti ada keselamatan. Amin. Dan mari kita terus mencari Tuhan dan bergantung kepada Tuhan setiap hari. Ya. Kedua tentang kebenaran adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Amin. Apabila kita bergantung pada Tuhan, itu seperti kita mengatakan, saya serahkan semua kewangan saya ke dalam tangan Tuhan. Pada hari ini, adalah penting untuk mengenal bahawa Tuhan adalah Maha Esa, Maha Penyedia dan Maha Raja segala raja. Amin. Dalam Mazmur 50 ayat 9-12 mengatakan, "Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandunganmu, sebab punya kulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah ku katakan kepadamu, sebab punya kulah dunia dan segala isinya." Amin. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Kita memberi persepuluhan kepada gereja bukan kerana Tuhan kekurangan kewangan, tetapi keinginan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan kepada Tuhan dan nyatakan, saya percaya kepada Tuhan yang menyediakan bagi kehidupan saya dan saya bergantung kepada Dia. Amin. Apa yang saya alami setakat 15 tahun sebagai pengikut Yesus, Tuhan tidak pernah berhutang pada manusia. Dia selalu memberkati, bahkan berlipat ganda. Amin. Saya juga ingin mencabar kita bukan hanya memberi kewangan kita, tetapi juga dapat memberi masa untuk melayani Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan ingin menyatakan kepada kita untuk memberikan masa untuk melayani Dia sebagai komitmen. Saya pasti kalian akan mengalami berkat daripada Tuhan. Amin. Yang ketiga tentang kebenaran, mindset yang kita harus ada adalah kita adalah ahli waris kekayaan Tuhan.
Pada hari ini, saya ingin memberi dorongan kepada mereka yang mengalami percubaan kewangan masa pandemik ini untuk tetap kuat. Seperti firman Tuhan katakan bahawa pencobaan yang kita alami adalah sementara. Dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percubaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Bertahanlah dan terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Seperti yang dikatakan di firman Tuhan. Ini adalah satu cobaan dan dengan iman percayalah Anda mempunyai warisan kekayaan dari Tuhan kerana Anda diberi mahkota kehidupan. Amin. Saya ingin mengongsikan pada bulan Mac 2019, saya telah mengalami cabaran kewangan di mana bisnes tidak baik selama 4 bulan. Pada masa itu, saya terus berdoa kepada Yesus walaupun saya merasa sangat khawatir, tetapi saya berpegang pada iman dan percaya kepada Tuhan. Dalam satu masa sunyi, saya mendapat dorongan dari Tuhan untuk berpuasa 40 hari masa makan siang. Saya balik ke rumah untuk berdoa dan memuji Tuhan. Dan selepas 40 hari, saya mengalami peneborosan dalam kerohanian saya. Dan Tuhan juga memberkati saya dan bisnes saya menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan saya menyedari bahawa Tuhan mahu saya mengalami peneborosan dalam corak pemikiran dan atau mindset kewangan. Jika saya imbas kembali pada akhir tahun 2019, sebenarnya pendapatan tahunan saya adalah lebih baik daripada semua tahun yang lepas. Puji Tuhan. Amin. Oleh itu, saya pasti bahawa Tuhan dapat memberikan kita kekuatan apabila kita bersandar kepada Dia. Mari kita berdoa. Amin. Bapa di surga, pada hari ini kami ingin berdoa agar kami mempunyai mindset kewangan yang benar. Kami ingin menggunakan kewangan dan karunia kami untuk melayani dan memberkati kerajaan Tuhan. Kami berdoa supaya iman kami dikuatkan dalam segala keadaan yang kami hadapi saat ini. Dan kami mahu terus diperbaharui dan disegarkan oleh Roh Kudus. Berikan kami kebijaksanaan untuk menggunakan apa yang Engkau berikan. Kepercayaan kepada kami, dan kami selalu memiliki cukup untuk dapat memberkati orang di sekitaran kami. Kami juga berdoa agar kehidupan kami menjadi contoh bagi semua orang supaya kami menjadi terang bagimu untuk menghina ke dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam kebaktian online hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua sepanjang minggu ini. Jumpa minggu depan. Amin.